Sistem terkuat. Bab 16, membuka kunci profesion. Keesokan harinya, Lin Fen berjalan di sekitar sek luar mazhab Saint Devil. Hari ini adalah peperiksaan murid mazhab luar dan boleh dianggap sebagai salah satu acara yang lebih penting dalam sek Saint Devil. Ramai pengikut sek luar yang lain juga pergi ke tempat itu untuk memerhati ingin melihat siapa yang akan menjadi saudara sesama mereka. Bagi Lin Fen, perkara ini tidak ada kena-mengena dengannya. Oleh kerana majoriti pengikut mazhab luar pergi untuk melihat peperiksaan, tidak ada yang tinggal untuk bermain dengannya. Lin Fen mengeluh, membosankan. Tidak tahu ke mana dia berjalan, Lin Fen tiba-tiba merasakan bau arang batu kuat di situ. Dong-dong. Lin Fen mendengar bunyi besi yang dipukul dan memandang sekeliling. Deretan rumah berbaris, dan di atas bumbung sebuah rumah kecil, sebuah cerobong asap mengeluarkan asap hitam tebal. Lin Fen mengerutkan kening, lelaki ini merosakkan alam sekitar sepenuhnya. Walaupun Lin Fen berfikir begitu, dia masih bergerak ke hadapan dengan gembira. Ini adalah selepas semua penempaan senjata pengikut mazhab luar. Setiap bulan, setiap murid mazhab luar berpeluang menerima peralatan baharu. Tambahan pula, tukang besi ini dilatih khas oleh mazhab tersebut. Untuk sebuah mazhab, selain daripada kuasa mempertahankan diri yang kuat, ia juga memerlukan bakat dari pelbagai bidang. Seorang tukang besi adalah salah seorang daripada mereka. Sudah tentu, senjata yang digunakan oleh pengikut mazhab luar adalah daripada grade yang lebih rendah, tetapi walaupun grade yang lebih rendah ini dianggap sebagai senjata peringkat teratas di kalangan dinasti. Mampu memotong besi seperti tanah liat, mampu membelah sehelai rambut, senjata berkaliber ini semuanya sebenarnya wujud. Dia telah berada dalam mazhab itu untuk beberapa waktu sekarang tetapi masih tidak memiliki satu pun senjata yang berkualiti. Memandangkan dia sudah berada di sini, sudah tentu dia akan pergi dan mendapatkannya. Lin Fen berdiri di sana dan secara tidak sengaja memikirkan sesuatu. Apabila saya meninggalkan mazhab, saya akan mendatangkan malapetaka. Tidak, maksud saya, jadilah heroi. Dengan pedang di belakangnya, rambut panjang mengalir jubah cahaya yang bersih dan kemas, melawan kejahatan dan menyelamatkan gadis-gadis dalam kesusahan juga merupakan perkara yang agak bagus. Dong-dong. Bunyi palu memasuki telinga Lin Fen, dan dia tiba-tiba tersedar dari lamunannya, tergesa-gesa masuk ke dalam dengan langkah besar. Apabila masuk ke dalam, Lin Fen menemui seorang tukang besi yang kelihatan gemar dengan tukul di sebelah tangan dan plat logam di tangan yang lain, sedang menerkam dengan kuat. Otot yang kelihatan tegap itu membuatkan Lin Fen melompat terkejut. Kuat, pasti sangat kuat. Ini benar-benar raksasa humanoid. Menyedari seseorang telah masuk, tukang besi itu memandang ke arah lambang di pinggang Lin Fen, cari sendiri jenis senjata yang anda mahukan. Suara tukang besi itu serak tetapi juga semula jadi, seolah-olah dia sudah biasa dengan perkara seperti ini. Lin Fen memandang tukang besi itu dan tersenyum, kamu tidak akan mempunyai senjata seperti yang saya inginkan. Selain itu, anda tidak akan dapat melakukannya. Tukang besi yang tadinya tenang tersentak selepas mendengar kata-kata Lin Fen. Tangan kasarnya sedikit bergetar, lalu dia menghentikan pukulannya. Adakah anda mungkin di sini mencari masalah? Tukang besi itu memandang Lin Fen dengan cara yang tidak puas hati dan bertanya. Tidak, hanya jujur. Lin Fen berkata, saya tidak pernah melihat murid mazhab luar dengan mulut seperti awak. Baik, anda lakukannya. Jika kamu boleh membuat senjata yang tidak pernah saya lihat sebelum ini, maka saya akan memberikan harta saya yang paling berharga kepada kamu. Tukang besi berkata dengan kesal. Seorang murid mazhab luar yang bercakap besar seperti dia benar-benar tidak pernah melihat sebelum ini dalam beberapa dekat dia berada di mazhab Saint Devi. Senjata yang dibuatnya tidak dapat dikira, hanya dia yang paling tahu 100 jenis senjata, dan pada ketika ini, seseorang telah memberitahunya bahawa dia tidak tahu cara memalsukan senjata. Ini membuat tukang besi itu sangat tidak senang. Baiklah. Lin Fen tersenyum dan sedikit mengerling ke arah tukang besi itu, bolehkah saya memberitahunya bahawa hobinya yang lalu sebenarnya adalah tukang besi. Tukang besi meletakkan tukul dan melangkah ke tepi, niatnya jelas, jika anda boleh melakukannya maka teruskan. Lin Fen juga pergi ke hadapan, memegang tukul besar dan berat dengan tangannya. Awak pun tidak tahu cara memegang tukul dengan betul, dan awak kata awak boleh menempa senjata, sungguh menggelikan. Seorang pakar boleh memberitahu dengan segera jika seseorang itu berpengalaman atau tidak. Sebaik sahaja Lin Fen memegang tukul, tukang besi itu mula ketawa. Lin Fen kemudian membulatkan matanya, ini teknik rumah tangga rahsia, faham? Anda jelas seorang yang baru.
Blacksmithing adalah sejenis kemahiran, mustahil untuk dikuasai tanpa latihan selama beberapa dekad. Anda tidak akan dapat membuat satu senjata yang baik seperti ini. Anda sepatutnya, di mata Lin Fen, tukang besi ini adalah seorang lagi yang petah berkata-kata, pada masa ini hanya menerangkan tanpa henti, seolah-olah dia cuba mempamerkan pengetahuannya di hadapan Lin Fen. Lin Fen secara amnya memandang rendah golongan ini, jenis orang ini yang hanya tahu menunjuk-nunjuk dan tidak merendah diri sedikit pun, sangat menjijikkan. Ding, membuka kunci profesion, tukang besi. Ding, tukang besi tahap 1, 0/10. Pandai besi, peka dalam penempaan, boleh membuat apa sahaja yang dilihat sebelum ini menjadi pelbagai senjata. Pada masa ini, Lin Fen tercengang, apakah keadaan ini? Ada apa dengan profesion ini? Hanya mengambil tukul dan kemudian mendengar pandai besi ini mengatakan beberapa perkataan sudah cukup untuk membuka kunci profesion. Pada ketika ini, Lin Fen tidak mahu berkata apa-apa lagi, ada perasaan ditipu. Sesat, cuma ambil senjata secara rawak dan cepat pergi. Memandangkan Lin Fen hanyalah seorang pemula, tukang besi itu tidak mahu berkata apa-apa lagi dan bergegas Lin Fen untuk pergi. Saya tahu bagaimana untuk memalsukan. Melihat bahawa dia telah menjadi tukang besi, Lin Fen segera menolak dan membalas. Cepat pergi, jangan ganggu saya. Tukang besi itu mengambil tukulnya sekali lagi dan mula menumbuk pergi, tidak menghiraukan Lin Fen. Lihat sahaja saya membuat senjata legenda yang tiada tandingannya. Lin Fen meringis sambil berkata. Hihi, hanya awak. Tukang besi itu berkata dengan menghina. Lin Fen memandang ke arah tukang besi itu, hihi. Selepas keluar, Lin Fen bergegas pulang ke rumahnya. Lin Fen sangat ingin tahu tentang profesion baharunya, ada apa dengan tukang besi ini? Adakah mungkin jika seseorang hanya berdiri di sebelahnya dan menerangkan sedikit, dia kemudian boleh mempelajari profesion mereka? Ini. Lin Fen membuka panel datanya dan mengklik pada profesion tukang besi. Tiba-tiba, relau besar muncul dalam fikirannya. Perkara ini. Lin Fen memegang dagunya, mengalami keperluan untuk meneliti perkara ini dengan teliti. Lin Fen memandang ke kiri dan ke kanan, tidak nampak satu bahan pun yang bagus. Pada masa ini, Lin Fen menyedari bahawa di sudut halaman terdapat beberapa batu bata terbiar. Dia kemudian bergegas keluar, mengambil beberapa batu bata dan melemparkannya ke dalam relau. Ding, tahniah kerana membuat longgokan tanah liat yang tidak berguna, pengalaman campur 1. Pada ketika ini, longgokan tanah liat hitam melekit yang tidak berguna muncul di tangan Lin Fen. Dia kemudian ketawa puas. Malah sesuatu seperti ini boleh menaikkan tahap dia. Selepas itu, Lin Fen tidak sabar-sabar mengambil satu lagi batu bata. Ding, tahniah kerana membuat kepingan jubin yang pecah, pengalaman campur 1. Ding, tahniah kerana membuat longgokan tanah liat yang tidak berguna, pengalaman campur 1. Ding, tahniah kerana naik level, tukang besi tahap 2, 0/50. Ding, tahniah kerana membuat kepingan jubin yang pecah sedikit, pengalaman campur 1. Bab 17, orang lemah yang hanya memberi 10 mata pengalaman. Pada masa ini, Lin Fen sedang gila-gila membaling batu bata satu demi satu ke dalam relau seolah-olah dia dirasuk syaitan. Selain menambah pengalaman, barangan yang dia hasilkan sama ada jubin pecah atau tanah liat yang tidak berguna. Profesion tukang besinya sudah berada di tahap 4, tetapi semua barang yang dia hasilkan adalah sampah lengkap. Lin Fen kini sudah penuh dengan keraguan. Adakah mungkin walaupun saya membuka kunci profesion, saya masih boleh membuat timbunan sampah? Sebenarnya, ini tidak boleh dianggap sebagai sampah. Lin Fen merenung sampah di hadapannya sambil menarik nafas panjang, hampir menjadi gila. Milik Anda benar-benar tidak akan menerima ini. Lin Fen meraung marah, membuka mod gila apabila dia mula membuang timbunan sampah sekali lagi ke dalam relau. Ding, bahan itu pecah dan hilang. Ding, bahan itu pecah dan hilang. Bagaimana ini boleh terjadi? Lin Fen memandang tidak berdaya di halaman yang kosong. 3 dinding asal kini tidak wujud. Selain meratakan kemahiran pandai besinya ke tahap 4, dia tidak membuat satu pun barang berguna. Pada ketika ini, Lin Fen meragui kehidupannya sendiri dan juga meraguinya, tahap penempaan sendiri. Ini tidak masuk akal, ini sama sekali tidak masuk akal. Pada era moden, saya sememangnya peminat tempaan yang bersemangat. Bagaimana pula selepas tiba di sini, saya tidak boleh membuat sekeping sampah. Selepas bekerja keras sepanjang hari, langit sudah gelap, dan murid-murid mazhab luar yang keluar untuk memerhati peperiksaan sepatutnya sudah kembali. Abang kecil Lin, apa yang berlaku dengan dinding di sekeliling halaman rumah kamu?
Yin Mo Chen, yang baru pulang ke rumahnya, bertanya ingin tahu selepas melihat rumah telanjang milik Lin Fen. Oh, saya tidak tahu. Apabila saya bangun, semuanya hilang. Abang senior, macam mana peperiksaan mazhab luar hari ini? Lin Fen tidak mahu berkata apa-apa lagi, sebab topik itu terlalu menyakitkan. Cemerlang. Terdapat banyak anak benih yang berpotensi, jadi mazhab itu sangat teruja. Yin Mo Chen juga berkata ini dengan agak teruja. Tetapi apabila melihat riak wajah adik Lin kelihatan agak ke bawah, Yin Mo Chen menjadi sedikit bimbang. Abang Lin, awak okey ke? Anda tidak kelihatan terlalu baik. Adakah mungkin Anda masih cedera dari kali terakhir? Ini adalah keji. Abang senior Yi hanya sibuk berlindung dan tidak bersusah payah memberikan balasan. Esok, saya akan pergi menuntut keadilan untuk awak. Yin Mo Chen berkata. Bukan begitu, abang senior. Saya hanya penat. Saya akan kembali sekarang. Lin Fen menundukkan kepalanya dan berkata. Abang muda. Yin Mo Chen memerhatikan Lin Fen dengan risau, sosoknya kelihatan agak tertekan, adakah dia benar-benar sihat? Lin Fen berbaring di atas katilnya dan mengeluh, hari ini adalah satu pembaziran. Segala usaha saya sia-sia. Sekurang-kurangnya berikan saya sesuatu yang berguna dan biarkan saya berasa sedikit gembira. Tetapi sepanjang hari ini, ia sama ada sampah atau rosak, dengan tiada satu pun barang yang layak muncul. A. Lin Fen menyelubungi dirinya dengan cadar katilnya dan tanpa sepatah kata pun terus tidur. Pada masa ini, bilik menjadi senyap, api berkelip-kelip di dalam tanglung di atas meja, seolah-olah ia bertindak balas kepada Lin Fen. Langit menjadi lebih gelap, dan selain daripada cahaya bulan dan bintang-bintang yang terang bersinar di atas bumi, semuanya senyap dan damai. Saya enggan menerima ini. Lin Fen tiba-tiba duduk, membuang cadar katilnya, kini terjaga sepenuhnya. Tanpa sepatah kata lagi, Lin Fen bangkit dan meninggalkan bilik itu, perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan. Di dalam rumah pengikut sek luar tertentu, bahagian dalam masih cerah, dan orang di dalam jelas tidak tidur. Pada masa ini, di dalam rumah, Wang Tianfeng tersenyum sambil mengeluarkan manual yang baru diperolehnya hari ini daripada abang kanannya Yi Zhongyu. Membakar palma. Kemahiran mempertahankan diri dunia dibahagikan kepada 4 kategori, syurga, bumi, gelap, dan terang. Walaupun manual membakar palm ini adalah kemahiran mempertahankan diri yang lebih rendah daripada kategori gelap, bagi Wang Tianfeng, ini adalah kemahiran mempertahankan diri yang berharga. Murid mazhab luar hanya boleh berlatih kemahiran mempertahankan diri di bawah kategori ringan. Bagi kategori gelap, hanya murid mazhab dalaman yang boleh mempelajarinya. Wang Tianfeng tergesa-gesa membuka manual dan mula tekun mengingati mantra itu. Selagi dia menguasai membakar palm, Ni Mingyang pun tidak akan sesuai untuknya. Apabila memikirkan tentang Ni Mingyang, Wang Tianfeng dipenuhi dengan kemarahan, lelaki keji itu sebenarnya pergi dan mencuitnya kepada abang senior Yi. Nasib baik, abang senior Yi berfikiran terbuka dan tidak ambil tahu tentang lelaki itu. Sudah tentu, Wang Tianfeng faham bahawa sebab abang kanan Yi tidak mengendahkan lelaki itu adalah kerana dia tidak boleh peduli dengannya, kerana orang itu masih tidak mempedulikannya. Selepas mengingati beberapa baris mantra, Wang Tianfeng dengan berhati-hati menyimpan manual itu di dalam dadanya dan mengambil kedudukan teratai sambil memfokuskan pada mantra. Dong. Pada masa ini, Wang Tianfeng mengerutkan kening, siapa yang akan datang lewat malam ini? Dong. Ketukan itu berterusan tanpa henti. Saya datang. Tidak akan tidur walaupun sudah lewat, cuma apa yang awak mahukan? Jerit Wang Tianfeng sambil bersumpah. Tetapi apabila Wang Tianfeng membuka pintunya, dia terpegun. Tiada seorang pun yang kelihatan. Dia kemudian bersumpah dengan kuat dan menutup pintu, tergesa-gesa kembali ke posisi teratai di atas katilnya. Dong. Ketukan pintu kedengaran sekali lagi pada masa ini. Siapa di sana? Pada ketika ini, Wang Tianfeng tidak bangun dari katil dan sebaliknya dengan tidak sabar menjerit. Selepas mendengar orang di luar terus mengetuk pintu, Wang Tianfeng menjadi marah, serta-merta bergegas turun dari katil dan membuka pintu. Tetapi apa yang membuatkan Wang Tianfeng lebih geram ialah fakta bahawa tiada seorang pun di luar. Siapa di sana? Tunjukkan diri anda, datang mengganggu saya di tengah malam. Saya akan bunuh awak, jerit Wang Tianfeng sambil bersumpah. Lin Fen, yang bersembunyi dalam bayang-bayang, mula ketawa apabila melihat Wang Tianfeng yang kelihatan bingung, kemurungannya sebelum ini kini semuanya hilang. Selepas Wang Tianfeng menutup pintunya semula, Lin Fen secara senyap merayap ke hadapan, menyediakan gelombang lain.
Tetapi apabila Lin Fen tiba di hadapan pintu masuk, Wang Tianfeng tiba-tiba membuka pintu. Lin Fen tersentak jelas terkejut. Sial, nampaknya Wang Tianfeng juga tahu bersikap licik. Baiklah, jadi awaklah. Nampaknya hukuman semalam tidak mencukupi. Dalam kes itu, saya akan memberitahu Anda apa yang berlaku kepada orang seperti Anda. Selepas melihat ia adalah Lin Fen, Wang Tianfeng segera melancarkan penumbuk tanpa sepatah dua kata. Berat, mari kita lihat siapa yang boleh menyelamatkan kamu sekarang. Wang Tianfeng sangat marah pada ketika ini. Lelaki ini berulang kali cuba memprovokasinya, dia hanya menguji kesabarannya. Bam! Pukulan yang mengandungi semua kemarahan Wang Tianfeng menghantam Lin Fen. Menurut Wang Tianfeng, nampaknya kali ini dia akan cedera parah. Ding, tahniah Eternal Demon Body mengalami campur 1-0. Hah! Lin Fen agak terkejut. Hah! Wang Tianfeng tidak percaya. Awak! Wang Tianfeng memandang Lin Fen dengan tidak percaya, bagaimana lelaki ini masih sihat. Bagi Lin Fen, dia tidak menyangka lelaki ini hanya akan meningkatkan pengalamannya sebanyak 10 mata. Apa kejadahnya? Bodoh, Years truly tidak menggunakan kekuatan sepenuhnya. Biarkan awak tenang sedikit. Wang Tianfeng tidak percaya tumbukannya tidak memberi kesan kepada pihak lain. Dia meraung marah, bersedia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuat lelaki ini memahami perkara yang mengerikan yang akan berlaku kepada orang yang memprovokasinya. Tetapi pada ketika ini, ekspresi marah Wang Tianfeng tiba-tiba berubah. Terdapat sedikit ekstasi bersama dengan sedikit masam. Serius, 10 mata sahaja. Tidak berguna. Lin Fen membulatkan matanya, kemudian berpaling dan pergi dengan rasa hina. Ding, tahniah. Monyet curi pitch campur 100. Ding, menewaskan peringkat ke-6 Pracelestial, Wang Tianfeng, pengalaman campur 500. Awak. Wang Tianfeng yang marah sebelum ini memegang kelangkangnya sambil membongkok, sambil air mata mengalir di wajahnya. Kesakitan di dalam telurnya menyapu seluruh tubuhnya. Lin Fen, saya tidak akan memaafkan awak. Wang Tianfeng meraung dengan kekuatan terakhirnya sambil air mata mengalir keluar. Dalam kegelapan, jawapan membosankan Lin Fen bergema. Lemah yang hanya memberikan 10 mata pengalaman. Bab 18, Abang Senior Jilat Gila. Lin Fen agak kecewa. Wang Tianfeng Pracelestial peringkat ke-6 mengalahkannya dan hanya meningkatkan pengalamannya sebanyak 10 mata. Cuma apa yang dia patut buat pada masa hadapan? Walaupun terdapat ramai pengikut mazhab luar dan yang mempunyai asas penanaman yang lebih tinggi daripada wujud Wang Tianfeng, perbezaannya hanyalah 1 atau 2 peringkat. Berapa banyak pengalaman yang boleh mereka berikan? Lin Fen mengeluh perlahan, menunjukkan ketidakberdayaannya. Lin Fen tidak merasakan bahawa dia benar-benar tergolong dalam mazhab Saint Devil. Lagipun, sebagai orang moden, dia tidak mengalah kepada sesiapa. Tetapi masih terdapat beberapa orang di dalam mazhab Saint Devil yang Lin Fen mempunyai kesan yang baik. Contohnya, Abang Senior Ni dan Abang Senior Yin. Lin Fen berjalan tanpa hala tuju di laluan itu kemudian berhenti, berdiri di hadapan sebuah rumah dengan terkejut seketika. Bukankah ini tempat Abang Senior Han Lu? Bagi Abang Kanan Han, Lin Fen berasa sangat kecewa. Dia sebelum ini menggunakan kurung sudut berganda terbuka Monkey Steel Speech kurung sudut berganda tertutup dengan harapan Abang Kanan Han akan memainkan peranan kanan dan membawa gelombang orang untuk membelasahnya. Namun akhirnya, siapa sangka Abang Senior Han sebaliknya hanya berlagak seperti tiada apa yang berlaku. Ini terlalu berlembut. Memandangkan kurung sudut berganda terbuka badan iblis Great Titanium kurung sudut berganda tertutup telah dinaik taraf kepada kurung sudut berganda terbuka badan iblis abadi kurung sudut berganda tertutup, Abang Kanan Pracelestial peringkat ke-4 Han tidak akan dapat membawa sebarang pengalaman kepada Lin Fen. Tetapi Lin Fen merasakan bahawa kerana dia sudah berada di sini, dia mungkin lebih baik bercakap dengannya dan memperbaiki hubungan mereka atau sesuatu. Lin Fen menggenggam tangannya dan memberikan senyuman. Sejujurnya, matlamat utamanya adalah untuk mencuri pitch dan meningkatkan pengalaman kurung sudut berganda terbuka Monkey Steel Speech kurung sudut berganda tertutup. Saya akan melakukannya. Lin Fen mengemas pakaian, meraba rambutnya dan menyikat tangannya dengan cara yang memuaskan, bersiap untuk kejutan tanpa diundang. Di dalam rumah, Han Lun sedang meneruskan penanamannya. Siang dan malam, selain daripada berehat 5 jam setiap hari, Han Lu tidak membuang masanya. Dia telah memasuki mazhab lewat dan terlepas peluang utama untuk latihan. Pada masa yang sama, kelayakannya sangat sederhana. Apabila dia masuk, ini telah ditentukan, dan dia tidak membuat banyak kemajuan sejak itu. Tetapi Han Lu tidak berputus asa, kerana dia mempunyai botol jet suci.
Dia percaya bahawa selagi dia mempunyai harta ini, dia pasti akan menjadi seorang pahlawan terkemuka. Dia telah terperangkap pada Pracelestial peringkat keempat selama sebulan sekarang, tetapi malam ini, Han Lu bersedia untuk menerobos untuk menjadi Pracelestial peringkat kelima. Han Lu seorang yang rendah hati dan sangat tabah. Dia tidak akan bertindak terlalu tinggi dan perkasa sehingga pangkalan penanamannya mencapai tahap tertentu. Pada masa ini, Han Lu mengambil mangkuk porselin. Di dalamnya terdapat cecair misteri yang mengeluarkan bau yang harum. Han Lu menghidu bau itu, mulutnya mengukir senyuman. Cecair di dalam mangkuk ini mengandungi pil peredaran bulanan yang diberikan oleh mazhab. Han Lu bekerja keras dan mengumpul nilainya selama 2 bulan sebelum dikisar menjadi serbuk dan menambah air panas, kemudian akhirnya menambah setitik, The Dew of the Gods. Dengan ini, mungkin dia boleh menerobos ke peringkat ke-6 Pracelestial. Han Lu menggenggam penumbuknya dengan teruja. Selagi penanamannya terus meningkat pada masa hadapan, dia pasti akan menarik perhatian orang atasan. Dan selagi dia menarik perhatian mereka, dia akan dapat memperoleh lebih banyak sumber, dan tidak perlu berhemat seperti sekarang. Pil penanaman, ialah pil perubatan berkualiti rendah, tetapi Han Lu masih perlu menyimpannya dengan berhati-hati setiap bulan. Han Lu menahan kerja kerasnya selama berbulan-bulan dan membawa keluar botol jet suci, menjatuhkan satu embun Tuhan ke dalam. Aroma yang sebelum ini sudah memikat menjadi lebih memikat selepas itu. Han Lu mengangguk puas, kemudian membawa mangkuk ke pintu dan memandang keluar ke langit malam melalui lubang intip pintu. Saya pasti akan menjadi seekor naga di kalangan lelaki, mengagumkan, dan membiarkan seluruh dunia menyembah saya, Han Lu. Han Lu bersemangat bercakap tentang impian masa depannya, kemudian mengangkat mangkuk, bersiap untuk meminumnya dalam satu teguk. Bam! Abang Kanan Han, saya datang tanpa pemberitahuan hari ini dengan harapan kita dapat memperbaiki hubungan kita, adakah Anda mempunyai masa? Lin Fen terus menolak pintu dan memberikan senyuman sambil menjerit, seolah-olah dia memasuki rumahnya sendiri. Abang Kanan Han, awak kat mana? Melihat bilik itu kosong, Lin Fen tiba-tiba keliru. Ke mana Abang Senior Han lari? Ketika ini, Lin mendapati kakinya agak basah. Apabila dia melihat ke bawah, dia menyedari bahawa lantai itu basah sepenuhnya dengan kesan air yang banyak. Abang Kanan Han, kenapa awak ada di belakang pintu? Lin Fen terkejut. Dia menepis pintu dan mendapati Han Lu berdiri bodoh di belakang pintu, kedua-dua matanya kuyu seolah-olah dia telah kehilangan semua harapan. Badan Han Lu mula menggeletar, matanya kuyu memandang kesan air di lantai. Pil ubatnya berbulan-bulan. Lin Fen menjeling, melihat daripada ekspresi Abang Senior Han, nampaknya dia kehilangan sesuatu yang berharga kepadanya. Lin Fen kemudian menyedari dia mungkin telah melakukan sesuatu yang buruk. Tidak tahu apa yang perlu dilakukan, Lin Fen kemudian menggosok kepalanya, nampaknya saya salah datang ke rumah. Abang Senior Han, saya fikir ini rumah saya. Jadi maafkan saya akan bercuti sekarang. Tidak menunggu jawapan Han Lu, Lin Fen tergesa-gesa membuka pintu, bersiap untuk menutupnya dan segera berundur. Berhenti. Tetapi ketika Lin Fen sedang mempersiapkan pengundurannya, Han Lu bersuara. Lin Fen memandang ke arah Abang Senior Han dan memberikan senyuman bodoh. Abang Kanan Han, adakah sesuatu yang lain? Lin Fen bertanya. Tidak, kamu boleh pergi. Badan Han Lu menggeletar hebat, tetapi dia cuba sedaya upaya untuk mengekalkan ketenangannya. Lin Fen, yang menonton ini, menjadi agak takut. Apabila orang cuba memendam kemarahan mereka, kadangkala ia boleh menjadi agak buruk untuk tubuh mereka. Lin Fen segera berundur tanpa sebarang kata. Apabila Lin Fen pergi, Han Lu kemudian menutup pintu. Tetapi sebaik pintu ditutup, Han Lu meletup. Percikan. Han Lu melutut, air mata mengalir di wajahnya, sambil melihat lopak air di atas lantai. Apa yang saya, Han Lu, pernah lakukan sehingga layak mendapat perkara seperti ini? Lin Fen, jika saya tidak membunuh awak dalam hidup ini, maka hidup saya akan menjadi sia-sia. Pada masa ini, ekspresi Han Lu berubah, menjadi ganas lagi muram, keluhannya menusuk ke langit. Han Lu berdiri, wajahnya dipenuhi air mata, kemudian membuka sedikit pintu dan melihat keluar dengan berhati-hati. Selepas mengesahkan tiada sesiapa di situ, dia segera menutup pintu dan serta-merta membongkok di atas lantai. Ketika ini di dalam bilik yang sunyi itu, hanya bunyi sedutan yang kedengaran. Jika Lin Fen masih ada di sini, dia pasti akan menutup matanya kerana tidak percaya. Kotor, ia terlalu kotor. Kuasa perubatan masih ada. Han Lu yang tadinya bersedih mengeluarkan senyuman gila, kemudian mula menjilat dengan gelisah.
Jilatnya benar-benar menghancurkan bumi. Lantai itu seolah-olah akan memberikan kepada jilatnya. Tidak sampai selepas lantai benar-benar kering barulah dia serta-merta masuk ke dalam kedudukan teratai dan memulakan penanamannya. Separuh daripada kuasa perubatan telah hilang, jadi Pracelestial peringkat ke-6 tidak dapat dipertikaikan. Tetapi masih ada secebis harapan yang tinggal untuk Pracelestial peringkat ke-5. Homer. Lin Fen kembali ke rumahnya dan mengangkat kakinya, dua tangannya di belakang kepalanya sambil berbaring di atas katil. Nampaknya Abang Senior Han bukan lawan yang mudah. Lin Fen berkata kepada dirinya sendiri. Lopak air di lantai mengeluarkan aroma yang memikat. Selagi seseorang itu tidak bodoh, sesiapa sahaja akan menyedari bahawa ia mesti berharga. Dan Lin Fen tahu apa itu, dia faham bahawa ia pastinya bukan sesuatu yang boleh diperolehi oleh pengikut sek luar biasa. Bagaimana Abang Senior Han mendapatnya? Lin Fen tidak begitu pasti tentang perkara itu. Tetapi bagi Lin Fen, ini bukanlah perkara yang penting. Dia lebih daripada cukup kuat kerana dia sudah mempunyai sistem sendiri. Bab 19, adik muda ini agak dingin. Keesokan harinya, pada waktu pagi. Lin Fen sentiasa percaya dengan pepatah ini. Burung awal mendapat cacing. Dalam mazhab luar yang persaingannya begitu sengit, Lin Fen perlu menggunakan setiap saat dan minit. Pagi, tengah hari, petang. Setiap hari, Lin Fen hanya boleh menggunakan masa-masa ini untuk pergi memerhati pengikut sek luar. Selebihnya, murid-murid mazhab luar akan bersembunyi di rumah mereka sendiri untuk berlatih. Bagi Lin Fen, dia merasakan bahawa rumah itu sempit sehingga seseorang akan mudah dijangkiti penyakit kerana terlalu banyak berada di situ. Lin Fen merayau-rayau di ruang makan, dua matanya yang cerah mengerling ke sekeliling. Tetapi pada masa ini, mata Lin Fen bersinar apabila dia menemui sasarannya. Di hadapannya, dua orang sedang bergaduh sengit seolah-olah bila-bila masa pergaduhan boleh berlaku. Dua saudara saya, bertenang. Jika ada apa-apa isu, bincang sahaja. Jangan rosakkan hubungan kamu. Lin Fen segera melangkah ke hadapan dan berkata. Abang lelaki awak datang tepat pada masanya. Dengar ini, kali terakhir dia meminjam 10 pil peredaran, saya dengan mengatakan bahawa dia ingin meningkatkan pangkalan penanamannya sekarang, dan bulan depan dia akan memberi saya 10 pil peredaran tambahan. Tetapi, dia kini enggan membayar, bukankah ini hina? Orang yang bercakap tidak kelihatan sangat kuat. Ekspresinya marah, tetapi apabila Lin Fen muncul, ia memberinya peluang untuk melepaskan kemarahannya. Murid sek luar yang lain tidak dapat menahan diri apabila mendengar ini, kamu benar-benar berbohong, saya tidak pernah berkata saya akan memberi kamu 10 pil tambahan. Adik, jangan dengar cakap dia. Saya hanya berkata saya akan memberinya 1 pil tambahan. Melihat perkara yang dipertikaikan oleh dua orang itu, Lin Fen tersenyum tipis. Siapa sangka dalam mazhab itu akan ada peminjam. Dua saudara lelakiku, dengar cakap aku. Jadi sesiapa di antara kamu mempunyai kesaksian bertulis? Lin Fen bertanya dengan muka serius. Tidak, saya percayakan dia, sebab itu saya berikan kepadanya. Siapa sangka dia orang macam ni? Awak cuma mengada-ngada. Apa yang anda maksudkan orang seperti ini? Ia telah diputuskan sebelum ini saya hanya akan memberikan 1 pil tambahan untuk perjanjian ini. Homer. Melihat kedua-duanya sekali lagi mula bertengkar, Lin Fen tergesa-gesa meraih dua orang itu, dua saudara lelaki saya, tolong dengarkan saya. Baiklah, Abang Junior pergi ke hadapan. Betul. Lin Fen memandang kedua-dua orang itu, sesama dua beradik saya nampaknya seolah-olah kamu berdua berkawan betul. Huf, itu adalah masa lalu. Kami bukan kawan lagi. Saya juga tidak mahu kawan seperti awak. Lin Fen tersenyum dan berkata dengan sangat serius, dua saudara lelaki saya, menjadi musuh dalam perkara seperti ini, tidakkah anda fikir ia adalah satu kerugian? Selepas mendengar Lin Fen berkata demikian, kedua-dua orang itu berhenti seketika. Jika dia memberi saya 10 pil ubat saya, maka kami akan tetap berkawan. Mustahil, jika anda mengaku anda salah, maka saya akan terus menjadi kawan anda. Homer. Selepas itu, dua orang itu mula bertengkar lagi. Lin Fen menghela nafas dan melenturkan tangannya, dua saudara lelaki saya, jangan bertengkar. Isu ini, serahkan sahaja kepada saya untuk uruskan. Saya pasti akan pastikan kamu berdua berkawan semula. Kedua-duanya memandang Lin Fen dengan curiga, tidak faham apa yang cuba dilakukan oleh Abang Junior ini. Tetapi detik seterusnya, mereka berdua serta-merta mengalaminya. Monyet curi peach. Ding, tahniah. Monyet curi peach pengalaman campur 300. Ding, tahniah. Monyet curi peach pengalaman campur 300.
Ding, tahniah kerana mengalahkan murid Pracelestial peringkat kelima, pengalaman campur 400. Ding, tahniah kerana mengalahkan murid Pracelestial peringkat keempat, pengalaman campur 300. Homer. Lin Fen kemudian memandang ke bawah ke arah dua orang yang sedang membongkok sambil memegang kelangkang mereka dalam kesakitan, memberikan lambaian dan kemudian meneruskan perjalanannya yang ceria. Bagi Lin Fen, dia merasakan bahawa jika dua orang ini mempunyai musuh yang sama, mereka pasti akan menjadi kawan. Jadi, untuk membolehkan kedua-dua orang ini menghidupkan semula persahabatan murni mereka, jadi bagaimana jika dia memainkan peranan lelaki jahat itu? Siapa yang boleh menyalahkannya kerana dia seorang yang baik dan berazam untuk membantu orang lain? Homer. Sepanjang perjalanan, Lin Fen menghadapi beberapa masalah, dan setiap kali, Lin Fen akan menjadi orang pertama yang bertindak untuk menyelesaikan masalah itu. Walaupun ini membuatkan pihak lain membencinya, semua ini tidak penting bagi Lin Fen. Kerana apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan mereka sendiri, jadi suatu hari nanti mereka pasti akan memahaminya. Oh, Abang Kanan Han, pada masa ini, Lin Fen melihat Han Lu dan teringat apa yang berlaku malam tadi. Lin Fen kemudian mula berasa agak bersalah mengenainya. Han Lu nampaknya berada dalam mood yang baik hari ini. Malam semalam, dia telah berjaya mencapai tahap kelima Pracelestial. Walaupun dia tidak dapat mencapai tahap keenam Pracelestial, sekurang-kurangnya dia membuat permulaan yang baik. Tetapi pada ketika ini, Han Lu mendengar seseorang memanggilnya dan memandang sekeliling dengan hairan. Tetapi apabila dia melihat orang yang memanggilnya, air mukanya serta-merta berubah. Dia menundukkan kepalanya dan mempercepatkan langkahnya, berpura-pura tidak melihat orang ini. Kerana Han Lu takut dia tidak dapat mengawal emosinya dan akan cuba membunuh orang tersebut tanpa belas kasihan. Abang Kanan, Abang Kanan. Lin Fen menjerit beberapa kali, tetapi apabila melihat Han Lu mengabaikannya, dia mengeluh. Abang senior tu jauh sangat kedekut. Lin Fen kemudian kembali berniaga seperti biasa, meneruskan amal soleh, menyelesaikan masalah saudara sertanya. Selepas usaha berterusan Lin Fen, pengalaman Monkey Steel Speech meningkat dengan cepat. Ding, tahniah, monyet curi pitch naikkan tahap. Lin berasa sangat gembira pada ketika ini. Monkey Steel Speech-nya naik ke tahap. Dia tertanya-tanya bagaimana keadaan Monkey Steel Speech selepas ia dinaik taraf. Dengan penggunaan berterusan Lin Fen Monkey Steel Speech, dia kemudian menyedari kemahiran mempertahankan diri curang ini, jika dinaikkan ke tahap tertentu, akan menjadi kewujudan yang berkuasa. Nampaknya kemahiran mempertahankan diri dunia semuanya bermula dari mudah hingga maju, malah kemahiran mempertahankan diri peringkat teratas juga dicipta oleh orang lain. Asal-usul ciptaan ini kemungkinan besar juga bermula dari asas. Hanya melalui percubaan berterusan dan penanaman berterusan mereka akhirnya menjadi kemahiran mempertahankan diri peringkat teratas. Monkey Steel Speech hanya melakukan satu gerakan, jadi satu-satunya orang yang dapat menguasainya sehingga ke tahap sedemikian dan meningkatkannya melebihi tahap asalnya berkemungkinan besar hanya Lin Fen. Malah pencipta Monkey Steel Speech tidak dapat dibandingkan dengannya. Lin Fen mempunyai satu impian pada masa ini, yaitu untuk meningkatkan kemahiran mempertahankan diri curang Monkey Steel Speech kepada kemahiran mempertahankan diri peringkat teratas. Apabila Lin Fen masuk ke Dewan Makan dan melihat sekeliling, dia menyedari bahawa terdapat beberapa orang berkumpul di sekitar. Hati Lin Fen melonjak kegembiraan, baiklah. Nampaknya satu lagi insiden besar akan berlaku. Lin Fen kemudian serta-merta melantun ke hadapan. Tetapi apabila Lin Fen melihat keadaan di dalam, dia kehilangan semua motivasi. Wang Tianfeng, 10 pengalaman ini menunjukkan lelaki itu lagi. Pada masa ini, Wang Tianfeng telah menemui seorang lagi yang lemah. Orang yang dicuri makanannya berkemungkinan adalah adik lelaki yang baru dimulakan, tetapi adik lelaki ini agak pelik. Wajahnya sangat tenang, tetapi Lin Fen merasakan kemarahan yang amat sangat membara dalam mata adik lelaki ini. Dan kemarahan itu bukanlah jenis kemarahan biasa, sebaliknya kemarahan yang berniat membunuh. Orang sekeliling berbisik. Feng Han agak malang. Ya, baru sahaja masuk dan perlu berurusan dengan ini, ia agak menyedihkan. Homer, Anda boleh tersesat sekarang. Wang Tianfeng memandang Feng Han dan berkata dengan menghina. Wang Tianfeng baru-baru ini telah melalui banyak kegagalan, jadi memilih orang yang lemah ini berasa sangat baik kepadanya. Pada ketika ini, Feng Han mengetap giginya sambil memandang Wang Tianfeng. Dia faham bahawa orang yang menyokong Wang Tianfeng ialah Yi Zhongyu, jadi dia hanya boleh bertahan. Pada masa akan datang, dia pasti akan menghapuskan bajingan ini.
Malah Yi Zhongyu hanyalah batu loncatan kecil ke arah masa depannya. Dan apa yang memberi Feng Han keyakinan yang tinggi ini adalah hakikat bahawa dia memiliki warisan Maharaja Syaitan Besar kuno cara syaitan. Lin Fen melihat keadaan semasa yang berlaku di hadapannya. Melihat adik lelaki yang baru dimulakan dibuli oleh Wang Tianfeng, dia merasakan bahawa kerana dia seorang abang senior, dia juga harus bertindak seperti seorang. Lin Fen terbatuk beberapa kali perlahan. Wang Tianfeng, adakah anda mahu makan peach lagi? Pada ketika ini Wang Tianfeng yang masih sangat angkuh mendengar ayat ini dan terpegun seketika, kemudian menoleh dan melihat Lin Fen. Ekspresinya sedikit berubah apabila dia merasakan kelangkangnya menjadi dingin. Kemudian tanpa berkata apa-apa, dia meletakkan semula makanan di atas meja, berpusing dan berlalu pergi. Apabila melihat Wang Tianfeng pergi, Lin Fen juga tidak mahu menghalangnya. Lagipun, dia hanyalah scrub yang hanya bernilai 10 mata pengalaman, apa lagi yang boleh dikatakan. Terima kasih, Abang Senior. Feng Han dengan dingin berkata kemudian mengambil makanannya dan pergi. Oh, jadi dia juga agak sejuk. Not bad, not bad, Lin Fen tersenyum. Lebih banyak sikap seseorang, lebih baik kerana orang yang lebih banyak sikap juga akan berkembang lebih baik pada masa hadapan, dan menjadi ladang pengalamannya. Bab 19, adik muda ini agak dingin. Keesokan harinya, pada waktu pagi. Lin Fen sentiasa percaya dengan pepatah ini. Burung awal mendapat cacing. Dalam mazhab luar yang persaingannya begitu sengit, Lin Fen perlu menggunakan setiap saat dan minit. Pagi, tengah hari, petang. Setiap hari, Lin Fen hanya boleh menggunakan masa-masa ini untuk pergi memerhati pengikut sekt luar. Selebihnya, murid-murid mazhab luar akan bersembunyi di rumah mereka sendiri untuk berlatih. Bagi Lin Fen, dia merasakan bahawa rumah itu sempit sehingga seseorang akan mudah dijangkiti penyakit kerana terlalu banyak berada di situ. Lin Fen merayau-rayau di ruang makan, dua matanya yang cerah mengerling ke sekeliling. Tetapi pada masa ini, mata Lin Fen bersinar apabila dia menemui sasarannya. Di hadapannya, dua orang sedang bergaduh sengit seolah-olah bila-bila masa pergaduhan boleh berlaku. Dua saudara saya, bertenang. Jika ada apa-apa isu, bincang sahaja. Jangan rosakkan hubungan kamu. Lin Fen segera melangkah ke hadapan dan berkata, abang lelaki awak datang tepat pada masanya. Dengar ini, kali terakhir dia meminjam 10 pil peredaran, saya dengan mengatakan bahawa dia ingin meningkatkan pangkalan penanamannya sekarang, dan bulan depan dia akan memberi saya 10 pil peredaran tambahan. Tetapi, dia kini enggan membayar, bukankah ini hina? Orang yang bercakap tidak kelihatan sangat kuat. Ekspresinya marah, tetapi apabila Lin Fen muncul, ia memberinya peluang untuk melepaskan kemarahannya. Murid sekt luar yang lain tidak dapat menahan diri apabila mendengar ini, kamu benar-benar berbohong, saya tidak pernah berkata saya akan memberi kamu 10 pil tambahan. Adik, jangan dengar cakap dia. Saya hanya berkata saya akan memberinya 1 pil tambahan. Melihat perkara yang dipertikaikan oleh dua orang itu, Lin Fen tersenyum tipis. Siapa sangka dalam mazhab itu akan ada peminjam. Dua saudara lelakiku, dengar cakap aku. Jadi sesiapa di antara kamu mempunyai kesaksian bertulis? Lin Fen bertanya dengan muka serius. Tidak, saya percayakan dia, sebab itu saya berikan kepadanya. Siapa sangka dia orang macam ni? Awak cuma mengada-ngada. Apa yang anda maksudkan orang seperti ini? Ia telah diputuskan sebelum ini saya hanya akan memberikan 1 pil tambahan untuk perjanjian ini. Koma. Melihat kedua-duanya sekali lagi mula bertengkar, Lin Fen tergesa-gesa meraih dua orang itu, dua saudara lelaki saya, tolong dengarkan saya. Baiklah, Abang Junior pergi ke hadapan. Betul. Lin Fen memandang kedua-dua orang itu, sesama dua beradik saya nampaknya seolah-olah kamu berdua berkawan betul. Huf, itu masa lalu. Kami bukan kawan lagi. Saya juga tidak mahu kawan seperti awak. Lin Fen tersenyum dan berkata dengan sangat serius, dua saudara lelaki saya, menjadi musuh dalam perkara seperti ini, tidakkah anda fikir ia adalah satu kerugian? Selepas mendengar Lin Fen berkata demikian, kedua-dua orang itu berhenti seketika. Jika dia memberi saya 10 pil ubat saya, maka kami akan tetap berkawan. Mustahil, jika anda mengaku anda salah, maka saya akan terus menjadi kawan anda. Koma. Selepas itu, dua orang itu mula bertengkar lagi. Lin Fen menghela nafas dan melenturkan tangannya, dua saudara lelaki saya, jangan bertengkar. Isu ini, serahkan sahaja kepada saya untuk uruskan. Saya pasti akan pastikan kamu berdua berkawan semula. Kedua-duanya memandang Lin Fen dengan curiga, tidak faham apa yang cuba dilakukan oleh Abang Junior ini.
Tetapi detik seterusnya, mereka berdua serta-merta mengalaminya. Monyet curi peach. Ding, tahniah. Monyet curi peach pengalaman campur 300. Ding, tahniah. Monyet curi peach pengalaman campur 300. Ding, tahniah kerana mengalahkan murid Pracelestial peringkat kelima, pengalaman campur 400. Ding, tahniah kerana mengalahkan murid Pracelestial peringkat keempat, pengalaman campur 300. Koma. Lin Fen kemudian memandang ke bawah ke arah dua orang yang sedang membongkok sambil memegang kelangkang mereka dalam kesakitan, memberikan lambaian dan kemudian meneruskan perjalanannya yang ceria. Bagi Lin Fen, dia merasakan bahawa jika dua orang ini mempunyai musuh yang sama, mereka pasti akan menjadi kawan. Jadi, untuk membolehkan kedua-dua orang ini menghidupkan semula persahabatan murni mereka, jadi bagaimana jika dia memainkan peranan lelaki jahat itu? Siapa yang boleh menyalahkannya kerana dia seorang yang baik dan berazam untuk membantu orang lain? Koma. Sepanjang perjalanan, Lin Fen menghadapi beberapa masalah, dan setiap kali, Lin Fen akan menjadi orang pertama yang bertindak untuk menyelesaikan masalah itu. Walaupun ini membuatkan pihak lain membencinya, semua ini tidak penting bagi Lin Fen. Kerana apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan mereka sendiri, jadi suatu hari nanti mereka pasti akan memahaminya. Oh, Abang Kanan Han, pada masa ini, Lin Fen melihat Han Lu dan teringat apa yang berlaku malam tadi. Lin Fen kemudian mula berasa agak bersalah mengenainya. Han Lu nampaknya berada dalam mood yang baik hari ini. Malam semalam, dia telah berjaya mencapai tahap kelima Pracelestial. Walaupun dia tidak dapat mencapai tahap keenam Pracelestial, sekurang-kurangnya dia membuat permulaan yang baik. Tetapi pada ketika ini, Han Lu mendengar seseorang memanggilnya dan memandang sekeliling dengan hairan. Tetapi apabila dia melihat orang yang memanggilnya, air mukanya serta-merta berubah. Dia menundukkan kepalanya dan mempercepatkan langkahnya, berpura-pura tidak melihat orang ini. Kerana Han Lu takut dia tidak dapat mengawal emosinya dan akan cuba membunuh orang tersebut tanpa belas kasihan. Abang Kanan, Abang Kanan. Lin Fen menjerit beberapa kali, tetapi apabila melihat Han Lu mengabaikannya, dia mengeluh. Abang senior tu jauh sangat kedekut. Lin Fen kemudian kembali berniaga seperti biasa, meneruskan amal soleh, menyelesaikan masalah saudara sertanya. Selepas usaha berterusan Lin Fen, pengalaman Monkey Steal Speech meningkat dengan cepat. Ding, tahniah, monyet curi peach naikkan tahap. Lin berasa sangat gembira pada ketika ini. Monkey Steal Speech-nya naik ke tahap. Dia tertanya-tanya bagaimana keadaan kurung sudut berganda terbuka Monkey Steal Speech kurung sudut berganda tertutup selepas ia dinaik taraf. Dengan penggunaan berterusan Lin Fen Monkey Steal Speech, dia kemudian menyedari kemahiran mempertahankan diri curang ini, jika dinaikkan ke tahap tertentu, akan menjadi kewujudan yang berkuasa. Nampaknya kemahiran mempertahankan diri dunia semuanya bermula dari mudah hingga maju, malah kemahiran mempertahankan diri peringkat teratas juga dicipta oleh orang lain. Asal-usul ciptaan ini kemungkinan besar juga bermula dari asas. Hanya melalui percubaan berterusan dan penanaman berterusan mereka akhirnya menjadi kemahiran mempertahankan diri peringkat teratas. Monkey Steal Speech hanya melakukan satu gerakan, jadi satu-satunya orang yang dapat menguasainya sehingga ke tahap sedemikian dan meningkatkannya melebihi tahap asalnya berkemungkinan besar hanya Lin Fen. Malah pencipta kurung sudut berganda terbuka Monkey Steal Speech kurung sudut berganda tertutup tidak dapat dibandingkan dengannya. Lin Fen mempunyai satu impian pada masa ini, yaitu untuk meningkatkan kemahiran mempertahankan diri curang Monkey Steal Speech kepada kemahiran mempertahankan diri peringkat teratas. Apabila Lin Fen masuk ke Dewan Makan dan melihat sekeliling, dia menyedari bahawa terdapat beberapa orang berkumpul di sekitar. Hati Lin Fen melonjak kegembiraan, baiklah. Nampaknya satu lagi insiden besar akan berlaku. Lin Fen kemudian serta-merta melantun ke hadapan. Tetapi apabila Lin Fen melihat keadaan di dalam, dia kehilangan semua motivasi. Wang Tianfeng, 10 pengalaman ini menunjukkan lelaki itu lagi. Pada masa ini, Wang Tianfeng telah menemui seorang lagi yang lemah. Orang yang dicuri makanannya berkemungkinan adalah adik lelaki yang baru dimulakan, tetapi adik lelaki ini agak pelik. Wajahnya sangat tenang, tetapi Lin Fen merasakan kemarahan yang amat sangat membara dalam mata adik lelaki ini. Dan kemarahan itu bukanlah jenis kemarahan biasa, sebaliknya kemarahan yang berniat membunuh. Orang sekeliling berbisik. Feng Han agak malang. Ya, baru sahaja masuk dan perlu berurusan dengan ini, ia agak menyedihkan. Koma, Anda boleh tersesat sekarang. Wang Tianfeng memandang Feng Han dan berkata dengan menghina.
Wang Tianfeng baru-baru ini telah melalui banyak kegagalan, jadi memilih orang yang lemah ini berasa sangat baik kepadanya. Pada ketika ini, Feng Han mengetap giginya sambil memandang Wang Tianfeng. Dia faham bahawa orang yang menyokong Wang Tianfeng ialah Yi Zhongyu, jadi dia hanya boleh bertahan. Pada masa akan datang, dia pasti akan menghapuskan bajingan ini. Malah Yi Zhongyu hanyalah batu loncatan kecil ke arah masa depannya. Dan apa yang memberi Feng Han keyakinan yang tinggi ini adalah hakikat bahawa dia memiliki warisan Maharaja Syaitan besar kuno cara syaitan. Lin Fen melihat keadaan semasa yang berlaku di hadapannya. Melihat adik lelaki yang baru dimulakan dibuli oleh Wang Tianfeng, dia merasakan bahawa kerana dia seorang abang senior, dia juga harus bertindak seperti seorang. Lin Fen terbatuk beberapa kali perlahan. Wang Tianfeng, adakah anda mahu makan peach lagi? Pada ketika ini Wang Tianfeng yang masih sangat angkuh mendengar ayat ini dan terpegun seketika, kemudian menoleh dan melihat Lin Fen. Ekspresinya sedikit berubah apabila dia merasakan kelangkangnya menjadi dingin. Kemudian tanpa berkata apa-apa, dia meletakkan semula makanan di atas meja, berpusing dan berlalu pergi. Apabila melihat Wang Tianfeng pergi, Lin Fen juga tidak mahu menghalangnya. Lagipun, dia hanyalah scrub yang hanya bernilai 10 mata pengalaman, apa lagi yang boleh dikatakan. Terima kasih, abang senior. Feng Han dengan dingin berkata kemudian mengambil makanannya dan pergi. Oh, jadi dia juga agak sejuk. Not bad, Lin Fen tersenyum. Lebih banyak sikap seseorang, lebih baik kerana orang yang lebih banyak sikap juga akan berkembang lebih baik pada masa hadapan, dan menjadi ladang pengalamannya. Bab 20, Profession, saya akan lawan awak sampai mati. Apabila malam tiba, kawasan tempat murid luar mazhab Saint Devil tinggal menjadi sangat sunyi. Kesunyian itu sampai ke tahap yang sebenarnya menjadi agak menakutkan. Tetapi pada masa ini, terdapat seorang dalam kegelapan merayap di sekitar rumah pelbagai pengikut mazhab luar. Lagipun, memandangkan Lin Fen tidak dapat mencari cara untuk meningkatkan tahap dalam mazhab luar, dia memutuskan untuk meletakkan semua usahanya pada kemahiran profesionnya. Lin Fen agak degil, profesion tukang besinya sudah tahap 4, namun dia masih tidak dapat membuat satu barang yang baik. Ini membuatkan Lin Fen agak tidak berpuas hati. Di antara semua rumah pengikut mazhab luar terdapat saluran kecil, dan saluran ini adalah tempat persembunyian Lin Fen. Apabila Lin Fen pergi mencari sasaran, dia tidak hanya melihat sekeliling secara rawak. Sebaliknya, dia akan pergi mencari murid yang telah mematikan lampu dan tidur. Pada ketika ini, Lin Fen berjaya menemui sasaran dan bersedia untuk menyerang. Lin Fen kemudian mengambil batu bata dari kawasan dinding yang sudah longgar, dan melemparkannya ke dalam relau dan mula menempa. Ding, tahniah kerana membuat kepingan jubin pecah, pengalaman campur 1. Tembakan pertama hari ini tidak berjaya dilepaskan. Lin Fen mencebik kecil, mengejek saya. Saya faham. Kemudian, saya akan lihat berapa lama anda boleh menyimpan perkara ini. Saya berani awak untuk terus memberi saya sampah. Tanpa kata lain Lin Fen memulakan kerja kerasnya, mengambil batu bata, melemparkannya ke dalam relau. Ding, tahniah kerana membuat longgokan tanah liat yang tidak berguna, pengalaman campur 1. Ding, tahniah kerana membuat kepingan jubin pecah, pengalaman campur 1. Ding, tahniah kerana membuat kepingan jubin pecah, pengalaman campur 1. Dengan peredaran masa, hati Lin Fen hampir meletup. Adakah anda serius? Tidak bolehkah anda memberi saya barang yang agak baik sudah? Lin Fen berasa memerah, matanya berkelip-kelip semasa dia bergumam. Pada masa ini ketika Lin Fen menumpukan perhatian pada laluannya untuk menempa, di dalam rumah yang berasingan, Feng Han berbaring di atas katilnya tanpa sehelai nafas pun. Feng Han memperoleh warisan Maharaja Syaitan, jadi titik permulaannya lebih tinggi daripada orang lain. Kaedah penanamannya juga sudah tentu kelihatan tiada tandingannya. Apa yang sedang diusahakan oleh Feng Han ialah kemahiran mempertahankan diri eksklusif Maharaja Syaitan / berganda terbuka dimensi iblis / berganda tertutup. Hanya dengan sedikit kemahiran mempertahankan diri ini boleh membolehkan dia membuka alam syaitan yang dahsyat, di mana dia kemudiannya boleh mengumpulkan tenaga syaitan dan pada masa yang sama memanggil pelbagai jenis syaitan yang kuat. Tetapi sekarang, Feng Han berada pada saat yang paling penting, mengelak dirinya dan memupuk benih dimensi iblis, tidak dapat merasakan apa-apa yang berlaku di luar. Walaupun ada orang yang membuat kecoh di sebelahnya, dia masih tidak dapat merasakannya. Pada masa ini, riak wajah Lin Fen menjadi semakin marah. Seluruh dinding bata telah dibuang ke dalam relau.
Ding, tahniah kerana membuat kepingan Jubin pecah, pengalaman campur 1. Ding, tahniah tukang besi naik level, pangkat campur 1. Lin Fen, yang jantungnya hampir runtuh, selepas mendengar pemberitahuan tahap naik tiba-tiba tersenyum. Kemahiran pandai besi sudah berada di tahap 5, tidak mungkin masih memberi sampah, bukan? Lin Fen berhenti dan menggosok tangannya, nasib baiknya akan datang. Pukulan tahap 5, ia pasti akan berjaya. Lin Fen kemudian mengambil sekeping batu bata dan melemparkannya ke dalam relau. Mari sekarang, teman kecil saya. Bahagian dalam Lin Fen menjerit, matanya cerah, menunggu senjata legendanya muncul. Ding, tahniah kerana menghasilkan kepingan Jubin yang pecah sedikit, pengalaman campur 1. F*A. Lin Fen, yang pada asalnya penuh dengan harapan, tiba-tiba berasa seperti sial apabila ekspresinya berubah dan keinginan untuk mati sahaja muncul. Kemahiran pandai besi sudah berada di tahap 5, tidakkah anda boleh memberi saya sedikit harapan? Adakah anda benar-benar perlu melawan saya sampai mati? Lin Fen menjadi gila pada masa ini. Baiklah, saya enggan percaya bahawa anda tidak akan memberikan saya senjata legenda. Hati Lin Fen meraung. Tidak mempedulikan apa-apa lagi, dia mula mencampak bata demi bata ke dalam relau. Ding, tahniah kerana menghasilkan kepingan Jubin yang pecah sedikit, pengalaman campur 1. Ding, tahniah kerana menghasilkan longgokan tanah liat yang tidak berguna, pengalaman campur 1. Ding, tahniah kerana menghasilkan kepingan Jubin yang lebih baik sedikit, pengalaman campur 1. Penglihatan Lin Fen hilang sepenuhnya dengan hanya batu bata di dalam matanya. Di mana sahaja batu bata itu berada, sepasang tangan syaitan Lin Fen juga akan berada di sana. Selepas tempoh yang tidak diketahui, apabila langit menjadi sedikit cerah, Lin Fen boleh dilihat tercungap-cungap. Dalam satu malam, paras tukang besinya telah naik 3 tingkat. Batu bata yang dia hasilkan mencecah beribu-ribu, tetapi profesion yang menjijikkan ini, pada akhirnya, tidak memberinya satu senjata yang berguna. Jika ia bukan kepingan Jubin yang pecah, ia sebaliknya menjadi timbunan tanah liat. Lin Fen mengesat peluh di dahinya, baiklah, kerana kamu mahu bermain, yours truly akan bermain dengan kamu sampai mati. Saya enggan percaya nasib saya seteruk ini. Oh, pada masa ini, Lin Fen tersentak, bukankah itu adik lelaki Feng? Kenapa adik junior Feng tidur di luar? Lin Fen sangat marah, bajingan mana yang boleh sekejam ini dan memaksa adik Feng untuk tidur di luar. Sebagai abang seniornya, saya mesti menyiasat. Saya tidak boleh membiarkan adik lelaki saya menderita ketidakadilan ini. Abang Feng, bangun, tanpa berfikir lagi, Lin Fen berlari ke hadapan dan mula menampar muka Feng Han. Tetapi Feng Han tidak bergerak sedikit pun seolah-olah dia sudah mati. Dan ketika Lin Fen hendak melakukan aksi heroiknya menyelamatkan adik lelakinya, dia tiba-tiba terkeku. Ini tidak betul. Lin Fen tercengang, kemudian dia berdiri di situ dengan bodoh sambil mengeling ke sekeliling. Ini. Pada ketika ini, Lin Fen tiba-tiba sedar dan tanpa sepatah kata pun berlari secepat mungkin. Tak guna. Semalam, saya terlalu fokus pada kerja saya dan akhirnya membongkar rumah adik lelaki saya. Kalau adik junior bangun dan nampak rumahnya sudah tiada, dia pasti akan cuba melawan saya sampai mati. Jadi pilihan terbaik pada masa ini adalah untuk segera berundur dan hanya bertindak seperti orang ramai yang tidak tahu apa-apa. Selepas pulang ke rumahnya, Lin Fen kemudian menghalang pintu dengan punggungnya sambil tercungap-cungap, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Nampaknya saya perlu lebih berhati-hati. Membongkar rumah walaupun secara tidak sengaja adalah perkara yang agak tidak bermoral. Untuk pembedahan malam ini, saya mesti kekal tenang. Pada waktu pagi, Feng Han, yang berbaring di atas katilnya membuka matanya, mulutnya menampakkan sedikit senyuman. Berjaya. Benih dimensi Demon telah berjaya ditanam, laluan penanaman masa depan saya akan menjadi mudah sekarang. Selagi tiada apa-apa berlaku, Maharaja Syaitan masa depan ialah saya, Feng Han. Bagi mazhab Sand Devil sekarang, Feng Han tidak menganggapnya apa-apa. Apabila dia menjadi Maharaja Syaitan, sek iblis-iblis seperti ini juga akan menyembahnya. Sebab saya, Maharaja Syaitan Feng Han, pernah tinggal di sini. Selepas Feng Han menyesuaikan mentalitinya, dia bersiap untuk bangun dan pergi makan di Dewan Makan, tetapi pada masa ini Feng Han terkaku. Bagaimana keadaan bilik saya terang benderang, udara juga sangat segar, ya. Feng Han tersentak dan segera duduk. Apabila dia melihat pemandangan di hadapannya, dia benar-benar terkedu. Apa yang berlaku? Pada masa ini, beberapa pengikut mazhab luar berada di luar rumah Feng Han sambil menunjuk dengan rasa ingin tahu.
Ekspresi Feng Han bertukar dingin, dia kemudian berpakaian. Sial, siapa yang melakukan ini? Di dalam mata sejuk Feng Han, api yang marak menyala. Jika dia pernah mengetahui siapa yang melakukan ini, dia akan membuat mereka membayar mahal. Adapun semut yang mentertawakan saya, apabila saya mencapai penanaman penuh saya akan menghantar kamu semua ke dalam neraka yang paling dalam.